بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وخاتم الأنبياء والمرسلين وأمينه على وحيه وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أزواجه الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووأت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. InsyaAllah pada hari ini Ustaz ingin berkongsikan berkenaan dengan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah kepada kaum Taif. فأولا أهيئكم أيها أعزائي الطلاب والطالبات وعشاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبي لسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah hilang dua tonggak utama yang menyokong, yang membantu, memberi semangat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Talib dan juga Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Abu Talib ni, sebagaimana yang kita ketahui bahawa beliaulah orang yang sangat menyanjungi, menyayangi, mempertahankan Nabi serta memelihara Nabi SAW disakiti oleh orang kafir Quraisy. Walaupun tidak memeluk agama Islam, tetapi kasih sayang Abu Talib ini sangat luar biasa. Dan Nabi SAW sangat sedih dengan kewafatan Abu Talib ini, kerana Abu Talib merupakan saudara yang menyokong sepenuhnya perjuangan Nabi SAW. Abu Talib ini sangat tahu berkenaan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Talib ni adalah orang yang sanggup mempertaruhkan nyawa, harta dan segala-galanya demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hidayah itu adalah milik Allah Taala, di mana Abu Talib ini di saat akhir Nabi minta supaya pakciknya, ya ammi qul la ilaha illallah, sebutlah kalimah la ilaha illallah, kalimah yang akan dapat menyelamatkan pakcik daripada azab api neraka, dan juga kalimah yang membolehkan Nabi kita ini memberi syafaat kepadanya di akhirat nanti. Tetapi Abu Talib ini telah mati dalam keadaan millah jaddihi, ataupun agama nenek moyang tok guru Abu Talib yang terdahulu, menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih, dan ditambah lagi dengan peristiwa kewafatan isteri yang sangat mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri yang menyokong sepenuhnya gerak kerja dakwah, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, isteri yang memberi zuriat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Jadi dalam tahun yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dengan dua kewafatan insan yang memberi sangat banyak inspirasi dan juga semangat kepada Rasulullah untuk meneruskan uh, tugas sebagai Rasul di atas muka bumi ini. Dan apabila wafatnya dua individu ikon, insan yang sangat besar jasanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, menyebabkan orang kafir Quraisy Mekah lebih berani untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan Rasulullah macam dah taias, iaitu dah rasa putus asa dah, putus harapan dah
kepada orang kafir Quraisy. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat satu tempat yang di mana Rasulullah pernah dibesarkan suatu masa dahulu, di mana akhlak orang penduduk kampung tersebut berbeza dengan akhlak perangai orang Mekah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam hadapi setiap masa dan juga setiap hari. Tidak lain tidak bukan tempat tersebut adalah bumi Taif yang sentiasa hingga kini cuacanya lebih sejuk dan akhlak penduduknya lebih baik berbanding dengan penduduk di tempat-tempat yang lain di tanah Arab sana. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi ke Taif. Lamma intaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Taif, amida ila nafarin min Thaqif. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jumpa walaupun seorang. Bukan macam mana. Bukan tidak jumpa walau seorang. Tidak ada seorang, sorry. Tidak ada seorang pun yang tidak dijumpai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada orang kaya, yang miskin, merdeka, hamba, orang tua, orang muda, kanak-kanak, orang sihat, orang sakit dan sebagainya, wanita, lelaki, semua sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi jumpa dengan penduduk Taif ini untuk mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali Nabi pun pergi bertemu dengan Sadah Thaqif wa ashrafuhum. Dan Nabi pergi jumpa dengan ketua kabilah mereka, hum ikhwatun thalathah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya orang Taif, siapakah ketua kamu? Biasanya menjadi adat orang dahulu bahawa beriman ni Nabi SAW kebiasaannya kalaulah orang tu daripada ketua beriman ikut Nabi, maka anak-anak buah ni pun akan rasa mudah untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Dan ketua kabilah ataupun yang menguasai Taif pada masa itu adalah Abdul Yalil ibn Amr ibn Umair. Di mana tiga orang. Yang pertama Abdul Yalil ibn Amr ibn Umair, wa Mas'ud ibn Amr, dan juga Habib ibn Amr. Tiga orang inilah yang menguasai bumi Taif pada ketika itu. Fada'ahum ila Allah. Lalu Rasulullah pun ajak mereka ini kepada agama Allah. Wa kallamahum bima ja'ahum lahu min nasrati 'ala al-Islam wal qiyam ma'ahu 'ala man khalafahu min qaumih. Faqala lahu ahaduhum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi ajak mereka kepada Islam dan Nabi akan mempertaruhkan nyawa Nabi juga untuk sama-sama memartabatkan agama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Lalu salah seorang celaka daripada mereka pun menjawab, Amma wallahi, wahai Muhammad, sekiranya kamu bersumpah tak mencarikan kelambu Kaabah dan bersumpah mengatakan bahawa ini adalah agama yang benar, nescaya kami tidak akan mempercayai kamu. Itu yang pertama dah. Kecewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pun jawab yang sama juga bahawa kami tidak akan beriman kepada kamu wahai Muhammad, tidak akan meninggalkan agama nenek moyang kamu. Lalu yang ketiga pun sama juga, wallahi la ukallimuka abada, di mana kami tidak akan berbicara denganmu buat selama-lamanya. La in kunta rasulan min Allah kama taqul la anta a'zam khataran min an arudda alayka al-kalam. Sekiranya kamu ni rasul daripada Allah Taala, sesungguhnya kamu ni orang yang sangat bahaya untuk kami berbicara dengan kamu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih. Lalu Rasulullah pun minta daripada tiga orang ni, walaupun mereka ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima wahyu seruan daripada Rasulullah, Rasulullah minta satu perkara. Apa dia? Minta dua perkara. Minta supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibenarkan balik dengan tenang balik ke Mekah dan juga tidak disakiti, tidak diapa-apakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anak angkat baginda ketika itu iaitu Zaid bin Harisah. Apabila mendengar permintaan daripada Rasulullah supaya pertama dibenarkan Rasulullah keluar daripada Taif, yang kedua Nabi minta supaya tidak dikhabarkan kepada orang kafir Quraisy
bahawa mereka datang bertemu mereka pada masa tersebut. Lalu tiga orang si celaka, tiga orang ni berkata, wahai Muhammad, sekiranya itu permintaan kamu dan itulah yang akan kami lakukan. Mana mereka pun mengatakan bahawa panggil ahli kuda yang paling laju, lalu pergi ke Mekah sekarang juga bagi tahu kepada orang Taif, orang Mekah, bahawa Muhammad dan juga hambanya Zaid bin Harisah telah datang untuk menyebarkan, untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan sembahan berhala. Lalu tidak cukup dengan tu. Orang tiga orang ni bagi tahu, panggil sufahaul majanin, orang yang bodoh, orang yang gila daripada penduduk Taif ni, Sibyanul Taif, anak-anak kecil daripada Taif ni, supaya baris dua sufuf, dua barisan sepanjang jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan nak tinggalkan Nabi, bukan nak memuliakan Rasulullah, tapi mereka bawa batu, bawa kayu, lalu baling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan badan Nabi yang sangat mulia. Badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ini adalah makhluk yang paling dicintai, makhluk yang paling disayangi, makhluk yang satu-satunya makhluk ataupun ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh berbicara kepada Allah Taala di akhir, di pada mahsyar nanti, untuk membina syafaat, untuk mendapatkan syafaat uzma yang Allah Taala anugerahkan hanyalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni orang yang tidak pernah bercakap kasar. Nabi kita ni tak pernah cakap nipu. Nabi kita ini berbicara sentiasa benar. Nabi kita tak pernah menyakiti hati orang. Nabi kita ini tidak pernah ambil hak orang. Nabi kita ini sangat mulia. Nabi kita ini memuliakan tetamu. Nabi kita ini memuliakan orang miskin. Nabi kita ini memuliakan orang yang berada. Nabi kita ini tak pernah pun menyakiti walaupun seorang di atas muka bumi ini. Semulia-mulia makhluk Allah, semulia-mulia manusia ini, orang penduduk Taif ini telah baling Nabi kita dengan batu, menyebabkan luka badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah menceritakan hal ini. Lalu cuba dengan batu yang sangat banyak dak menerpa ke atas badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hinggakan Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, ya Rasulullah, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patah gigi, luka badan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Lalu Aisyah radhiyallahu anha pun tanya, ya Rasulullah, hal ata alaika yaumun ashad min yaumi Uhud? Wahai Rasulullah, aku melihat engkau berdarah di dalam peperangan Uhud ini, dalam keadaan yang sangat menyedihkan ini, wahai Rasulullah, di mana di masa tu besi masuk dalam pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah tengok tu sangat dahsyat dah keadaan Rasulullah. Aisyah pun tanya, ya Rasulullah, ada lagi tak suasana ataupun keadaan yang lebih dahsyat daripada peristiwa yang berlaku pada hari Uhud, dalam peperangan Uhud ini? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad laqitu min qaumika ma laqait wa kana ashaddu ma laqaitu minhum yawm al-uqbah إذ أردت نفسي على عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ada lagi yang lebih dahsyat lagi daripada ini, ketika mana aku telah pergi ke Taif, ajak penduduk Taif untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka halau aku, lalu mereka baling batu kepada aku, hinggakan satu badan aku yang mulia ini telah berdarah. Di mana Zaid bin Harithah cuba untuk menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan badannya untuk menjadi perisai kepada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, habis berdarah badan Zaid bin Harithah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, badan Nabi juga berdarah dengan sangat luka, sangat teruk, hingga kan tidak ada satu inci pun badan Nabi tidak dibasahi dengan darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga kan Zaid bin Harithah mengatakan bahawa, ya Allah, mana tempat berteduh
bagilah kepada kami tempat berteduh. Bukan untuk berteduh daripada panas, bukan kerana dia rasa panas sangat, tidak, tetapi untuk menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dihujani dengan batu, dihujani dengan kayu, hinggakan mereka ni jahat terjahat ni nak supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rebah. Kebanyakan mereka baling Rasulullah hadaf ataupun target kepada kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan kaki Nabi berdarah, badan Nabi berdarah, dan kaki Nabi lah tempat yang paling dahsyat dicederai oleh si celaka, si orang gila di Taif sana. Anak-anak pelajar yang Ustaz hormati sekalian, Ustaz nak kalau boleh entum semua apabila menghayati sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, entum semua dapat merasai bahawa peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah berlaku di depan mata entum. Bayangkan, bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di tengah-tengah manusia yang sedang berada di sepanjang jalan, mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan kata benda yang tak elok kepada Nabi, dalam masa yang sama juga baling batu kepada mencederakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun uh, berjalan perlahan-lahan masuk ke dalam satu kebun anggur, iaitu kebun Utbah dan juga Syaibah ibn Rabi', iaitu orang Mekah yang tetapi ada kebun di sana. Lalu duduklah Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pokok dalam keadaan badan Nabi, wajah Nabi, kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam cedera, bengkak habis dengan tercedera Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kaki sahaja, seluruh badan, wajah Nabi pun bengkak kerana dibaling secelaka penduduk Taif yang 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 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harapkan mereka ini akhlak mereka yang lebih baik daripada orang Mekah dapat menerima dakwah, tetapi sebaliknya berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Utbah dan juga Syaibah melihat Nabi dan juga Zaid tercedera dengan sangat sangat dahsyat ni, timbul rasa kesian. Lalu dia pun bagi tahu kepada hambanya yang bernama Adas untuk bawakan sedikit makanan, sedikit anggur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun apabila falamma ra'ahu ibn Rabi'ah Utbah bin Wasyaibah wa ma laqiya taharrakat lahu rahimahuma, tak mereka sekesian lalu bagi anggur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pun ambil. Tak, masa tu Zaid bin Harisah juga berdarah habis badan, tapi tak kisah badannya. Dan yang mana Zaid bin Harisah sedang sapu darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Adas datang, Rasulullah ambil kurma tersebut, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bismillah, ataupun dalam lafaz yang lain bismillahirrahmanirrahim. Fanadhara Adas fi wajhihi, dan Adas tengok wajah Nabi dan rasa pelik. Lalu berkata, wallahi inna hadzal kalama yaquluhu ahlu hadhihi albilad, di mana Adas ni dia asal bukan orang Taif, bukan orang Mekah. Adas ini berasal daripada Iraq sana. Lalu berkata, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adas kata, bismillah ini tidak disebutkan, tidak dibicarakan, tak pernah pun dikatakan, dilafazkan oleh orang Arab di sini. Lalu Rasulullah bila ditanya hal tersebut, Rasulullah pun tanya, wa min ayyil bilad anta ya Adas, wa ma dinuk? Daripada mana kamu ni? Daripada negara mana kamu, wahai Adas? Apakah agama kamu? Lalu Adas menjawab, ana Nasrani wa ana rajulun min Ninawa. Faqala, Ninawa ni satu tempat di Iraq sana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ha Ninawa min qaryatir rajuli as-salih ismuhu Yunus ibn Matta. Betul tak kamu ini daripada satu kampung, daripada lelaki yang saleh bernama Yunus ibn Matta? Faqala lahu Addas. Lalu Addas pun terkejut. Wa ma yudrika ma Yunus bin Matta? Apakah yang menyebabkan kamu tahu berkenaan dengan lelaki saleh yang bernama Yunus ibn Matta? Lalu Rasulullah menjawab, Rasulullah, dzaka akhi kana nabiyyan wa ana nabiyyun.
Itu adalah seabangku, itu adalah kekandaku, di mana Yunus adalah seorang nabi juga, dan aku juga adalah seorang nabi. Agas bila dengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut berkenaan dengan Nabi Yunus yang tidak diketahui oleh orang Arab. Fa akabba adas ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqbilu ra'sahu wa yadayhi wa qadimaihi, di mana Adas segera mencium dua apa ni di antara kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencium kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ini adalah rasul yang benar. Lalu Adas pun melafazkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Apabila dah dalam keadaan tenang itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengangkat tangan berdoa, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن غضبا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا قوة إلا بك. Bila dengar doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk langit sana tu, penduduk langit kelang kabut, riuh rendah di atas langit sana, kerana melihat makhluk yang paling disayangi Allah Subhanahu wa taala disakiti oleh manusia di atas muka bumi ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala, lalu malaikat di atas sana pun bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, minta izin daripada Allah taala nak hancurkan penduduk Mekah dan juga penduduk Taif yang telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata, wahai malaikat, boleh untuk kamu hancurkan, tetapi kamu perlu minta izin dulu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah malaikat. Dua malaikat turun bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat malaikat Jibril bersama dengan malaikat yang tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam temui, lalu Malaikat Jibril pun bagi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Jadi Nabi menjawab, Waalaikumsalam. Wahai Rasulullah, bersama dengan aku ini adalah malaikat bukit, di mana dia datang hari ini untuk minta izin daripada kamu untuk menghancurkan dengan Akhsyabain, dua bukit yang sangat besar di Mekah sana, untuk hancurkan penduduk Mekah dan juga penduduk Taif. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti oleh orang Mekah, orang Taif. Tetapi apabila datang malaikat untuk hancurkan, untuk binasakan mereka, apakah respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, la, tidak, tidak, jangan kau hancurkan mereka. As'alullah an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la syarika lah. Jangan kau hancurkan mereka. Kerana apa? Kerana aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala an yukhrijallahu min aslabihim, akan keluar daripada zuriat mereka generasi yang akan menyembah Allah, yang akan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, la yusyriku bihi syai'a, dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Itulah dahsyatnya perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana berada di Taif.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti, tapi Nabi sabar dan akhirnya ketika pembukaan kota Mekah, alhamdulillah penduduk Taif datang untuk melafazkan kalimah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi itulah sedikit iktibar yang boleh kita ambil daripada peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ustaz minta antum semua satu kerja, antum minta boleh terjemahkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ni kalaulah guru ustaz cerita masa di Mekah dahulu, sekiranya kita ada dizalimi oleh orang, disakiti oleh orang, dan kita baca ayat ini, doa ini, insya-Allah pertolongan Allah Subhanahu wa taala segera kita dapat insya-Allah taala. Jadi sekadar itu sahaja. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.